Tetapi kita ingin mengetahui juga keadaan di Kelantan. Terus sahaja kita bersama dengan Muhammad Muhammad. Muhammad, adakah Muhammad masih lagi berada di Rantau Panjang? Tadi visual yang dikongsikan, balai bomba Rantau Panjang itu juga turut ditenggelami air. Bagaimana situasinya pada ketika ini? Benar Zul, saya masih lagi berada di Rantau Panjang sejak daripada pagi tadi hinggalah kini, dan saya kini juga berada di Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang. Jadi kalau boleh saksikan di belakang saya, air semakin meningkat naik. Keseluruhan balai ini sudah pun digenangi air. Begitupun walaupun digenangi air, operasi masih lagi dijalankan di Balai Bomba ini untuk menerima panggilan kecemasan, menerima panggilan daripada penduduk Rantau Panjang khasnya untuk diminta supaya dipindahkan. Untuk makluman juga, kawasan Rantau Panjang pada ketika ini begitu teruk dan terjejas, di mana sebahagian besar kawasan Rantau Panjang sudah pun lumpuh. Saya juga dimaklumkan sebahagian besar mereka yang dipindahkan dari jajahan Pasir Mas ini telah pun mencapai kepada angka melebihi 3,000 orang, lebih daripada 3,000 orang. Untuk makluman Zul, setakat ini mangsa banjir yang dipindahkan di Negeri Kelantan telah pun mencapai angka 4,891 orang, membabitkan 1,721 keluarga, di mana 54 buah PPS ataupun Pusat Pemindahan Sementara telah pun dibuka. Dan untuk makluman juga kepada penduduk di Rantau Panjang, khasnya saya menerima maklumat, begitu banyak maklumat yang mengatakan terdapat beberapa keluarga yang masih lagi terperangkap dan juga masih orang kata berada di rumah, berada di atas bumbung rumah dan menunggu untuk dipindahkan. Untuk makluman juga, setakat ini, pada saat ini, paras bacaan air Sungai Golok telah pun mencapai kepada bacaan 10.71 meter. Untuk rekod Zul, pada tahun 2014, Sungai Golok mencatatkan bacaan 10.80 meter. Tinggal beberapa meter saja untuk mencapai sasaran ataupun mencapai angka pada banjir 2014 itu. Jadi pasti keadaan ini yang dirasai pada saat ini oleh penduduk di sekitar Rantau Panjang ini amat cemas kerana air Sungai Golok masih lagi meningkat naik. Dan saya juga dimaklumkan oleh pihak berkuasa termasuklah Jabatan Bomba dan Penyelamat di Jeli, di mana di Jeli masih lagi berlaku hujan yang turun kadang-kadang lebat, kadang-kadang sederhana. Dan pada masa yang sama juga berlaku peningkatan paras air sungai di Sungai Air Lanas Jeli dan juga Sungai Jenuk di Tanah Merah. Yang mana apabila berlakunya peningkatan itu, aliran air sungai di kedua-dua sungai itu akan terus datang ataupun mengalir ke kawasan Rantau Panjang ini. Dan saya kira keadaannya akan bertambah buruk pada sebelah petang nanti apabila limpahan air daripada Jeli dan juga Tanah Merah itu turun ke kawasan Rantau Panjang ini. Untuk makluman juga, terbaru info yang saya terima daripada Bilik Gerakan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan, di mana pasukan penyelamat dan juga anggota penyelamatan di air sedang menjalankan operasi mencari dan menyelamat seorang lelaki berusia 26 tahun yang dikatakan hanyut ketika melintasi jalan di kawasan Pekan Rantau Panjang, ataupun lebih tepat jatuh ketika melintasi kawasan jalan di hadapan Petronas berhampiran dengan Pekan Rantau Panjang, dan operasi mencari dan menyelamat lelaki berkenaan masih lagi diteruskan pada ketika ini. Untuk makluman Zul dan juga penonton, operasi yang dijalankan oleh pihak bomba, Angkatan Tentera, APM, polis dan sebagainya telah dimulai sejak daripada malam tadi sehinggalah ke saat ini belum lagi dihentikan. Beberapa apa yang saya perhatikan, beberapa keadaan ataupun kekangan antaranya aset dan juga komunikasi mungkin menjadi satu cabaran besar buat anggota keselamatan di sini. Kerana saya juga dimaklumkan bekalan elektrik di Rantau Panjang telah pun dimatikan. Ini bermakna sistem elektrik dan juga komunikasi di kawasan ini mungkin akan terjejas. Untuk itu, operasi penyelamatan dan perpindahan mangsa banjir mungkin juga akan terjejas, di mana mereka yang terperangkap ataupun masih berada di rumah tidak dapat keluar, mungkin
sukar untuk menghubungi pasukan keselamatan bagi membawa mereka keluar. Dan apa yang penting Zul untuk penonton dan juga penduduk di rantau panjang ini, amaran air hujan ataupun amaran peningkatan paras air sungai di kedua-dua tempat iaitu Jeli dan juga Tanah Merah ini perlu diberikan perhatian kerana limpahan air yang cukup besar dan juga limpahan air yang begitu tinggi di kawasan dua daerah itu akan mengalir ke rantau panjang ini dan saya jangkakan, saya ramalkan jika itu yang berlaku, saya boleh katakan rantau panjang akan tenggelam. Fandi, Ya Zul. Fandi, bagaimana situasinya itu? Fandi mengatakan bahawa aliran air itu akan bertambah tinggi. Ini bacaan kita sebagai orang biasa yang melihat kepada keadaan banjir. Namun, bagaimanakah kekuatan aset yang digerakkan dengan mengikut kepada situasi yang semasa ini? Bacaan data kita ada. Kita tahu bahawa hujan tidak berhenti lagi. Kita tahu balai bomba pun digenangi air. Bagaimana dengan pergerakan? Apa keterbatasan? Kita tidak boleh hadkan bomba saja. Apa keterbatasan dan juga apa tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak berkuasa sepatutnya pada ketika ini? Ada tak keselarasan maklumat yang diberikan kepada mereka yang bertugas di lapangan pada ketika ini? Saya berada sepanjang hari, bukan hari ini saja, sejak daripada semalam lagi saya berada di Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang ini. Saya melihat anggotanya sampai tidak sempat untuk makan nasi pada sebelah pagi ataupun sebelah tengah hari. Begitu juga dengan pasukan keselamatan lain. Namun disebabkan dalam soal ini kita tidak boleh menyalahkan hanya kepada pihak berkuasa semata-mata kerana berkemungkinan juga sikap sebahagian kecil penduduk yang mengambil langkah berpindah lewat. Semalam saya mengikuti operasi juga dan kebanyakan apabila saya melihat di pekan rantau panjang itu, arahan dikeluarkan supaya mereka bersiap sedia untuk berpindah. Namun ada sebahagiannya mengambil langkah ataupun mengambil sikap tunggu dan lihat. Dan apabila berlakunya banjir luar biasa, peningkatan air secara mendadak, mereka menelefon pihak bomba untuk datang menyelamat dan inilah yang berlaku pada saat ini. Upayaan pasukan penyelamat juga terbatas. Aset mereka pun juga tidak begitu banyak. Bot pun hanya saya dipahamkan ada 3 di sini. Jentera lori yang dimiliki oleh pasukan bomba hanya ada 3. Ditambah pula dengan aset-aset daripada agensi lain. Namun bilangan dan juga populasi penduduk di sini agak begitu ramai. Dan juga soal komunikasi saya melihat. Sebab saya di sini sendiri pun internetnya begitu lemah. Dan juga setengah kawasan di sebelah dalam kampung ni, terutamanya di kawasan Tok D, di kawasan Terusan misalnya, langsung tiada liputan internet. Dan ini mungkin menyukarkan untuk komunikasi antara pasukan penyelamat dan juga penduduk yang terjejas itu. Apapun saya mengikuti rapat perjalanan sama ada pergerakan operasi penyelamat yang dilaksanakan dan juga saya melihat sendiri bagaimananya situasi di sini yang boleh saya bayangkan ataupun saya boleh ibaratkan apa yang berlaku pada hari ini di pekan rantau panjang ini seolah-olah sama dengan tragedi ataupun bah kuning yang melanda pada tahun 2014, Zul. Kita tidak mahu bah kuning tragedi kelewatan kita memberikan bantuan, kelewatan kita memberikan bertindak ketika bah kuning tahun 2014 itu berulang pada kali ini. Kerana kita berada di situasi yang kita dapat merancang dengan apa yang berlaku. Muhammad Fandi mengatakan bahawa tadi talian komunikasi agak sukar dilakukan pada ketika ini. Tetapi Balai Bomba Rantau Panjang itu masih lagi mendapat panggilan telefon tanpa henti daripada penduduk untuk dihubungi. Apa antara mereka adukan kepada pihak Balai Bomba pada ketika ini? Apa bantuan yang diperlukan? Dan ada tak mereka bertindak sendiri dalam komuniti orang kampung dan sebagainya? Saya melihat mungkin pada saat ini sukarelawan ataupun NGO belum lagi boleh sampai ke sini kerana mereka mungkin terhalang di laluan antara Rantau Panjang dan juga Pasir Mas di mana seperti yang saya laporkan siang tadi, pagi tadi bahawa laluan jalan utama ke sini telah terputus di Kampung Padang Licing ini menyebabkan kenderaan pacuan 4 roda tidak boleh memasuki pekan Rantau Panjang. Hanya lori dan juga kenderaan berat sahaja yang boleh sampai ke sini. Selain daripada lori Jabatan Bomba dan juga lori Angkatan Tentera, saya melihat pejabat tanah jajahan, saya melihat golongan yang mempunyai lori 10 tan juga turut menghulurkan bantuan untuk memindahkan masa banjir. Benar, ada ketikanya talian komunikasi ini sukar untuk dihubungi. Sepanjang saya berada di sini, di Balai Bomba Penyelamat Rantau Panjang ini, saya melihat ada 2 keluarga
yang datang sendiri ke Balai Bomba meminta supaya cepat datang ke rumahnya menyelamatkan ahli keluarga mereka kerana pada ketika ini katanya ahli keluarganya berada di atas bumbung. Dua keluarga yang datang ke sini secara bermotosikal untuk memaklumkan apa situasi yang berlaku dalam kampung. Mungkin mereka yang datang ke sini secara terus ke Balai Bomba ini sukar untuk menelefon ataupun tidak lagi boleh berkomunikasi melalui talian telefon itu, Zul. Bagaimana kita melihat bahawa waktu ini adalah waktu yang paling getir sekali. Kalau saya terperangkap di atas bumbung, talian telefon saya mungkin masih lagi ada. Bateri telefon saya masih lagi ada. Tetapi apa yang akan berlaku sekiranya mereka tidak diselamatkan sekarang dan mengambil kira keterbatasan aset daripada pihak bomba, Abang Fandi? Sepanjang saya berada di sini, saya sudah berada dalam air ini selama lebih 2 jam. Keadaannya cukup sejuk, Zul. Saya boleh bayangkan cukup sejuk dan di luar sana, di persekitaran ini juga hujan masih lagi belum reda. Pertama sekali saya jangkakan mereka mungkin akan kelaparan dan kedua pula mereka akan kesejukan. Perlu kita ingatkan, perlu kita ketahui, Zul, di Kelantan ini pada saat ini kes COVID meningkat naik dan dalam menjalankan operasi baik di pihak pasukan keselamatan tidak kira agensi mana sekalipun mereka perlu berhati-hati dan perlu mematuhi SOP yang ditetapkan dan pada masa ini juga sepanjang saya berada di sini juga ada 2 ke 3 kes mereka yang melaporkan bahawa mangsa ataupun keadaan yang orang yang hendak dipindahkan ini adalah positif COVID. Jadi SOP ini sudah berbeza. Mereka perlu keluar dengan memakai PPE yang lengkap kerana mereka tidak mahu jangkitan itu terkena kepada golongan penyelamat ini kerana kita tahu pasukan penyelamat juga mempunyai anggota yang amat terhad. Jika salah seorang yang terpaksa orang kata dijangkiti, sudah pasti untuk replace kepada orang lain itu mengambil masa. Apapun kita tahu situasi ini amat getir sekarang, Zul. Kalau Zul dapat rasakan begitu suasana di sini sejuk dan ada sebahagian mereka yang masih terperangkap itu berada dalam kelaparan. Apapun kita tidak boleh menyalahkan mana-mana pihak kerana saya sendiri melihat bagaimana operasi dijalankan, saya sendiri menyaksikan bagaimana begitu getirnya, begitu susah payahnya pasukan keselamatan untuk membantu dan juga menghulurkan bantuan apatah lagi untuk menyelamatkan mangsa. Kerana kita tahu jarak walaupun dekat tetapi untuk masuk pada ketika ini mereka juga perlu memikirkan soal risiko kerana kedalamannya sudah berbeza. Ada setengah rumah tu sudah ditenggelami sepenuhnya, ada setengah rumah itu nampak bumbung je. Apabila bercakap soal bumbung, sudah pasti apabila bot nak melalui sesuatu kawasan itu, mereka perlu tahu apa yang ada, apa halangannya, apa pokok kayu, apa tiang elektriknya. Jadi perkara-perkara tersebut akan diambil kira untuk pasukan penyelamat. Untuk itu mungkinlah akan berlaku kelewatan dan juga mengambil masa untuk membawa keluar mangsa yang terperangkap itu. Jadi mungkin penduduk yang rasa bila dia call dia boleh datang pasukan penyelamat boleh datang dengan serta-merta itu perkara mustahil, Zul, untuk dilakukan pada saat ini, Zul. Abang Fandi, sederas mana aliran air banjir khususnya di Rantau Panjang pada ketika ini? Okey, so macam ni, bila saya melalui laluan di sini tadi di Jalan Padang Licin tu, kenderaan APMM dan juga lori bomba tu yang sudah tinggi tayarnya, yang sudah tinggi, kita rasa lagi gegaran air itu. Begitulah kuatnya air yang arus deras yang melalui kawasan ini. Saya juga dimaklumkan oleh pasukan penyelamat, mereka juga berdepan dengan situasi yang sukar di kawasan berhampiran tebing Sungai Golok itu kerana arusnya yang begitu kuat. Dan ada laporan yang tidak pasti yang saya terima sebentar tadi mengatakan di sebelah selatan Thailand juga turut mengalami hujan. Jika ini benar berlaku, laporan ini tepat, maknanya saya kira kejadian ataupun limpahan air itu akan menjadi lebih teruk lagi, Zul. Abang Fandi, kita pernah berbincang ataupun bercerita mengenai perkara ini, tapi bagaimana keadaan di selatan Thailand itu memberikan impak yang begitu besar? Aliran Sungai Golok itu, kerana penghujungnya akan memberikan kesan kepada Rantau Panjang. Mungkin Abang Fandi dapat ceritakan semula. Kalau dilihat daripada sudut geografinya, tanah antara Thailand, di selatan Thailand, di kawasan Sungai Golok, di kawasan Kampung Weng dan sebagainya, tanahnya agak tinggi berbanding dengan tanah di sebelah Rantau Panjang ini. Dan pihak berkuasa Thailand juga telah membina satu benteng yang tinggi di sebelah mereka, di mana
sekiranya aliran air yang datang daripada sebelah selatan Thailand itu, sudah pasti air akan mencari tempat yang rendah. Dan sasarannya sudah pasti Sungai Golok. Dan inilah yang dibimbangi akan berlaku. Walaupun ada laporan yang mengatakan itu yang berlaku, namun saya tidak dapat pastikan kesahihan maklumat tersebut. Tapi itu kalau berlakunya, maknanya kita sudah 2 kali ganda mengalami peningkatan paras air Sungai Golok ini, Zul. Uh, Saudara Fandi, mungkin kalau dapat ceritakan, situasi kita beri fokus dan juga visualnya sekarang ini daripada Rantau Panjang. Tapi bagaimana dengan keadaan-keadaan lain di daerah-daerah lain di Kelantan secara keseluruhannya? Dan mungkin berdasarkan dengan komunikasi dengan pihak-pihak bomba dan juga penyelamat di Balai Bomba itu, bagaimana kesukaran yang sama dihadapi di Balai Bomba lain di seluruh negeri Kelantan pada ketika ini? Setakat ini, Zul, hanya Balai Bomba dan penyelamat Rantau Panjang yang dinaiki air. Balai Bomba di daerah yang terlibat dengan banjir seperti di Pasir Putih, di Pasir Mas, di Jeli, di Kuala Kerai tidak dinaiki air. Begitupun daerah Jeli antara daerah yang menjadi tumpuan juga kerana hujan masih lagi belum reda di sebelah Jeli itu, di mana paras air Sungai Lanas itu masih lagi melimpah naik. Namun apa yang dirasakan di sebelah luar daripada Rantau Panjang ini tidak sama. Dan situasi ini saya kira kita antara laporan yang awal datang ke sini memberi satu gambaran yang awal kepada penonton di luar sana bahawa inilah situasi yang berlaku. Mungkin mereka bertanggapan ini banjir biasa kerana ini bukan gelombang pertama. 3 kali dah gelombang dalam tempoh 4 bulan ini Rantau Panjang mengalami banjir. Namun kali ini saat ini ianya amat berbeza dan sekiranya benar ramalan seperti yang diperkatakan oleh pihak berkuasa, 2 keadaan berlaku, limpahan air daripada sebelah selatan Thailand dan juga limpahan air daripada 2 daerah Jeli dan juga Tanah Merah. Jika itu berlaku serentak, pada masa yang sama juga berlaku air pasang besar laut, saya kira peningkatan paras air itu akan melebihi bacaan pada tahun 2014, Zul. Maksudnya apa yang Fandi nak cuba katakan seketika ini, keadaan banjir yang terburuk belum lagi berlaku pada ketika ini, benar? Betul. Banjir terburuk 2014 belum lagi berlaku pada ketika ini. Namun, dari sudut skalanya, dari sudut orang kata grafnya, sudah hampir nak mencapai ke arah itu. Seperti saya katakan tadi, Zul, sekiranya kita mengambil 2 ramalan tersebut, saya kira ianya melebihi pada tahun 2014 yang berlaku di Rantau Panjang ini, Zul. Fandi, mungkin terakhirnya sebelum saya melepaskan Fandi, ketika mereka menonton rancangan ini dan juga ketika mereka melihat kepada paparan perkongsian di media sosial contohnya, ada di kalangan mereka yang berada di luar Kelantan ataupun yang tidak berada di kawasan banjir merasakan bahawa bagaimana saya dapat membantu, bagaimana kita dapat meredakan dan juga membantu keadaan mangsa-mangsa banjir pada ketika ini dan memahami situasi yang sebenar bagaimana. Fandi mungkin dapat ceritakan kepada mereka apa yang boleh dibantu dan juga pada ketika ini penting juga untuk kita memastikan bahawa sekiranya kita tidak dapat membantu, kita jangan menyusahkan dan pentingnya untuk kita menyampaikan maklumat yang betul, Fandi. Sebenarnya saat ini apa yang saya perhatikan, makanan amat penting. Sebahagian yang ada di sini juga orang kata masih lagi sebahagiannya makan, sebahagiannya tidak makan. Untuk makluman Zul, seperti saya katakan tadi, bandar ataupun pekan Rantau Panjang sudah pun lumpuh. Ini bermakna tiada kedai yang buka. Dan kebanyakan mereka yang berpindah ini sudah pasti belum lagi makan. Jadi bantuan awal yang saya kira diperlukan, amat-amat diperlukan di kawasan Rantau Panjang ini adalah makanan. Barulah kita bercakap berkenaan dengan keperluan lain seperti selimut, foto dan sebagainya untuk mengurangkan kesejukan ataupun mengurangkan orang kata kesan daripada bermain air ataupun berada di dalam air begitu lama itu. Mereka memerlukan orang kata selimut dan juga benda yang boleh memanaskan badan mereka kerana di pusat pemindahan yang berada berdekatan dengan Balai Bomba ini, pusat pemindahan Sekolah Kebangsaan Gua Tinggi, saya kira sudah pack dengan orang, sudah ramai dengan mereka yang dipindahkan di situ. Dan pada masa yang sama juga soal penjarakan fizikal mungkin akan terabai. Untuk itu beberapa perkara seperti orang kata mask dan juga sebagainya mungkin diperlukan oleh mangsa banjir sepanjang berada di pusat pemindahan sementara. Dan untuk makluman Zul juga tadi, sepanjang saya sebelum memasuki kawasan ini, saya juga melihat beberapa kenderaan petugas kesihatan dan juga kaki tangan yang ingin membantu terpaksa berpatah balik kerana arus yang deras. Untuk itu mereka yang ingin datang ke sini, tidak kira
NGO ataupun badan sukarela yang lain, mereka perlu melekatkan diri mereka dengan peralatan dan kenderaan yang bersesuaian, Zul. Kalau tidak, hasrat mereka untuk membantu tidak tercapai, kita pula terpaksa membantu mereka, Zul.